insya-Allah. Tersambung lagi pada malam ini surah yang kita akan bacakan, iaitu surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah yang imam kita baca maghrib tadi. Dengar dia dah jauh ya, lewat datang. Surah Az-Zalzalah. Jadi sebelum kita baca surah Az-Zalzalah, pergi kepada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Az-Zalzalah. Zalzalah ni maksudnya, kalau bahasa sekarang kita faham, gempa bumi. Surah gempa bumi, gegaran bumi. Maknanya gempa bumi yang berlaku pada hari ini yang kita tahu sudah pun disebutkan di dalam Al-Quran. Tuhan dah menceritakan kedahsyatan yang berlaku di ketika mana gempa bumi. InsyaAllah kita akan bicarakan surah gegaran bumi. Sebab surah ini diturunkan, orang-orang kafir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syams wal qamar yaqulu al-insanu yawma idzin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzin al-mustaqar. Orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab suratul Az-Zalzalah dia ada hubung kait dengan surah-surah lain, sebab ancaman Allah, gegaran-gegaran bumi ataupun hari kiamat banyak Tuhan sebutkan di dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan gegaran bumi. Dalam surah Al-Qiyamah contohnya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, bila berlakunya kiamat itu. Orang kafir bertanya, bila berlakunya kiamat? Fa idza bariqa al-basar, di ketika mana mata menjadi tercengang. Bila berlakunya gegaran bumi yang dahsyat itu? Di ketika mana fa idza bariqa al-basar, mata menjadi tercengang, jiwa menjadi teracuh. Wa khasafa al-qamar, bulan menjadi gerhana. Wa jumi'a asy-syams wal qamar, dan dihimpunkan matahari dan bulan. Yaqulu al-insanu yawma idzin ayna al-mafar, berkatalah manusia di ketika itu, ke mana lagi kita nak lari ni? Di saat dunia terhirup pikuk, huru-hara dunia di ketika itu, di mana kita nak lari? Kalla la wazar, tidak ada tempat lagi kamu nak lari. Nak lari ke mana? Sebab ini saat-saat bumi akan digoncangkan. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar, melainkan pada Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembali. Dan dalam surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, jadi huru-hara hari kiamat yang berlaku, yang mana Tuhan sebutkan dalam Al-Quran, satu janji yang pasti, sebuah janji yang pasti, tidak ada siapa boleh menyangkal janji Tuhan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Tuhan kata, apabila berlaku yaumil waqi'ah, hari kiamat, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada siapa pun, tidak ada seorang pun yang boleh menafikan masa kejadiannya. Khafidatur rafi'ah, maka di ketika itu diangkatkan golongan mukmin dan dihinakan golongan kafir. Idza rujjatil ardu
maka berlakulah goncangan yang amat dahsyat. Goncangan bumi yang amat dahsyat di ketika itu. Wa bussatil jibalu bassa, bukit bukau, gunung ganang hancur dengan sehancur-hancurnya. Fakanas haba'an mubatha, bukit bukau, gunung ganang, semua benda yang ada di atas muka bumi berterbangan seperti debu-debu yang halus. Nak menceritakan dahsyatnya goncangan bumi. Contoh cerita, kalau macam ni biasa, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila Tuhan goncangkan bumi. Zulzilat, kaidah ilmu nahwu mabni lil majhul. Zulzilat, satu goncangan yang amat dahsyat. Macam ni, bayangkan letak ikan seekor dalam ni, goncang macam ni 10 minit, apa kan jadi pada ikan tu? Adat kata mati. Itu ikan, ini bumi diguncang kemarahan Tuhan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah surah yang akan kita bacakan pada malam ini. Az-Zalzalah, apabila bumi digoncangkan dengan gemparan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu telah mengeluarkan beban-beban berat yang terkandung di dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Manusia dah bertanya dah masa itu. Masa huru-hara hidup pikuk dunia di ketika itu, manusia akan menjadi tercengang. Fa idza bariqal basar, mata jadi tercengang. Itulah jawapan kepada kita yang bertanya macam mana berlakunya kiamat. Jadi tercengang. Ibu yang mengandung akan gugur hidup pikuk hari itu. Dan Tuhan mewahyukan kepada bumi, ya ard tahaddasi, wahai bumi, ceritakan kepada manusia, muntahkan apa yang ada di dalammu. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi telah mengkhabarkan berita-beritanya. Pada ketika itu bumi akan menceritakan segala kisah yang pernah manusia lakukan sepanjang dia hidup di atas muka bumi. Itu yang Tuhan wahyukan kepada bumi. Bumi ceritakan, maka bumi pun ceritakan satu persatu apa yang manusia pernah lakukan selama manusia itu hidup di atas muka bumi. Bumi di antara satu penyaksian yang besar di hari akhirat. Sebab kita lahir di bumi, mana duduk pun kita tetap akan menginjak bumi. Bumi antara saksi utama di atas amalan-amalan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab kita semua, termasuk saya adalah semua, kita akan mati. Dan kita pun tidak akan terlepas daripada suasana huru-hara goncangan itu. Kita akan merasai. Setiap dari kita akan merasai. Sebab ini Al-Quran, satu kebenaran yang pasti. Mati, semua orang akan mati. Semua kita akan merasai kematian, dan semua orang akan merasai himpitan tanah. Fakhtulifatillahu,
Di ketika mana tulang rusuk berselisih, semua orang akan rasa. Dan jeritan sakaratul maut, pekikan maut yang membuatkan warna jari menjadi biru dan pucat, semua orang akan merasai. Tidak terkecuali sesiapa pun. Cuma cara mungkin agak berlainan lah. Kalau orang soleh itu mungkin cara malaikat datang pun dengan baik. Kalau jenis dia tak orang soleh mana itu, Allahu Akbar, takut sebab benda ini satu janji yang pasti, semua kita akan merasai. Jadi kita pergi, sebab surah ini dia berkaitan dengan soal kematian, dengan hari kiamat. Yang kita mati, ada orang mati itu pun kiamat juga. Qiyamatus sughra, kiamat kecil. Kiamat kecil yang huru-hara itu hanya dia sahaja yang tahu, dan Tuhan sahaja yang mengetahui. Dia dengan Tuhan sahaja yang mengetahui. Huru-hara dan rawdatun min riyadil jannah, hufratun min huffarin niran. Tempat yang dia nak pergi itu dia sahaja yang nampak. Kita tak nampak. Kita dah makan biskut Mary, dia masa orang mati di jalan AOP. Itu kita. Tapi hak mati itu dia nampak. Ini hadis. Jadi kita pergi kepada huru-hara kematian. Kalau hari kita mati itu datang malaikatul maut, akan datang menjenguk setiap daripada kita. Tak terkecuali sesiapa pun akan merasai satu penderitaan, satu penyiksaan ini. Datang malaikat maut. Sebab manusia ni dia ada dua. Bila dia menghadap Allah, dia ada manusia yang baik dan ada manusia yang tak baik. Dalam surah ni pun ada cerita, wa may ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang melakukan kebaikan, dan tentulah orang yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarrah wa may ya'mal syarran, melakukan kejahatan. Jadi ada yang baik dan yang tak baik. Sejuta baik. Kalau orang yang baik, orang yang soleh, sentiasa mengabdikan diri kepada Allah, datang ke majlis-majlis ilmu malam Jumaat, datang ke masjid, berbuat baik sesama Islam, jaga mulut, tingkah laku, adab sopan sesama Islam, dikira orang baiklah. Beribu-ribu malaikat akan datang di saat ajal menjemput. Malaikatul maut akan datang menghadap. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Datang dengan penuh sopan, nak keluarkan roh daripada jasad orang yang beriman. Malaikat maut datang, Israel datang, dan disaksikan oleh beribu-ribu malaikat yang lain dengan penuh sopan. Wahai orang yang beriman, hari ini aku sudah cukupkan rezeki bagi kamu, dan aku menjalankan perintah Tuhan aku untuk memisahkan roh dengan jasad kamu, dan dicabut dengan penuh adab sopan. Kalau orang yang beriman dicabut melalui ubun-ubun, masa tu kita dah nampak Tuhan dah tunjukkan Mi'raj, tangga-tangga yang akan roh kita melangkah pergi berjumpa dengan Tuhan. Masanya berapa lama? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi di masa tu dia sudah melihat di mana tempat yang dia akan pergi. Belum dalam kubur lagi, dia sudah nampak. Dibacakan segala amal kebajikan yang dia pernah lakukan
selama dia hidup di atas muka bumi. Sebab tu ada riwayat mengatakan bila orang mati, mata dia naik ke atas. Maknanya dia membacakan surat amal dan melihat mi'raj Tuhan. Itu orang yang baik kalau meninggal dan diusung jenazah, bawa ke kuburan, masuk ke dalam liang lahat. Bila masuk ke dalam liang lahat, dibacakan talqin. Dibacakan talqin. Tu imam baca talqin. Janganlah kau merasa gentar dan takut apabila datang dua malaikat kepada kamu bertanyakan, siapa Nabi kamu? Siapa ikutan kamu? Siapa saudara kamu? Apakah pegangan kamu? Aduh, hidup ni mengajar orang mati, dia boleh faham ke? Jadi hak hidup ni lah kena faham. Tok imam pun tak ada nak beri pembelaan di ketika itu. Dan kadang-kadang setengah orang kita berjumpa hafal soalan-soalan yang bocor tu, hafal. Malaikat tanya macam ni nak jawab macam mana. Dia bukan kita nak jawab, amalan yang akan menjawab. Hafal lah macam mana sekalipun, sampai masa ma'adri, aku tak tahu nak jawab, bertembang 70 hasta tenggelam. Dia tak pun, kita hak baik dulu. Kita hak baik dulu. Bila dia masukkan, datang Munkar dan Nakir, datang dua orang malaikat. Sebab siksa kubur, azab neraka, ini benar. Ini benar. Kena percaya satu benda yang wajib percayai: syurga neraka, azab kubur, Munkar Nakir, malaikatul maut. Akidah yang wajib kita kena pegang. Benda ini berlaku. Sebab Nabi sebut, masuk dalam lahat akan datang malaikat munkar. Nama dia pun dah munkar. Na'udzubillah. Takut kita tak lihat ni rupa wajah munkar ni. Nama dia munkar. Munkar dia satu benda yang keji, satu benda yang tak nak tengok. Ini munkar. Datang bertanyakan amalan. Ma rabbuka wa man nabiyuka? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapakah saudara kamu? Jadi persoalan-persoalan yang macam itu, sebelum datangnya malaikat, ada satu lagi makhluk yang akan datang. Makhluk yang akan datang, kalau orang yang beriman, datang dengan penuh keindahan, datang dengan penuh kecantikan. Lalu si mati pun bertanya, man anta, siapakah kamu? Ana amaluka, akulah amalan kamu. Khairul ladzi fa'altahu fid dunya, yang baik-baik yang kamu pernah lakukan selama kamu hidup di atas muka bumi. Dan pada hari ini aku akan datang menemani kamu, dan aku jawab segala persoalan malaikat untuk kamu. Itu amalan yang akan menjawab. Yang kita lakukan hari ini, yang kita masuk RM1 datang ke masjid, yang kita datang 20 minit maghrib, yang kita berbaik sangka sesama Muslim, yang kita menjaga agama di dunia ini, itulah yang akan menemani kita di hari itu dengan harum, cantik, bersih. Allahu Akbar. Hidup seorang diri dalam kubur. Maka di ketika itu berkata malaikat, tidurlah seperti mana pengantin baru. Tidur pengantin baru di malam pertama, orang yang soleh. Digambarkan nikmatnya orang yang beriman, tidur pengantin baru. Akulah amalan yang engkau kerjakan selama hidup di atas
soalan-soalan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir. Tanah yang akan menghimpit, tetap menghimpit, tetap akan menghimpit. Setengah riwayat mengatakan tidak terkecuali semua akan dihimpit oleh tanah. Cara himpitan itu mungkin berbeza pada kadar amalan yang kita lakukan. Datang kepada orang yang beriman, tanah tetap menghimpit, tapi himpit lepas. Himpit agak meletup sikit lepas. Tanah menceritakan, aku rindu kepada kamu. Selama kamu hidup di atas muka bumi, kamu banyak berbakti kepada bumi, banyak berbakti kepada agama. Aku rindukan kamu. Dia himpit lepas. Tak boleh himpit lepas. Kalau himpit kita tak lepas, itu cerita dia. Macam kawan kita lah, contoh kita hantar dia pergi umrah ke Mekah. Masa kat airport tu, peluk, sayang. Dia balik besok, peluk lagi kuat sampai meletup ni. Kita pun peluk lagi kuat, terasa kuat tu. Tu nampak atas sepeda lambek tu kan, lagi kuat peluk je. Cerita dia macam tu. Maknanya dia rindu, kita rindu. Tanah merindui orang yang soleh. Sebab itulah wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu sombong megah di atas muka bumi, sebab dia akan menghimpit. Dan di ketika itu datang malaikat, lulus segala persoalan kubur. Maka di ketika itu rautatun min riyadil jannah. Lihatlah taman-taman syurga yang kamu akan duduk di dalamnya nanti. Lihat sahaja, belum masuk lagi. Kubur diterangi oleh amal soleh, anak yang soleh yang kamu tinggalkan di atas muka bumi. Itu yang akan menemani kamu sampailah hari kiamat. Bila melihat saja rautatun min riyadil jannah, taman-taman syurga yang indah, yang bakal dia masuk, terus mohon kepada Tuhan, cepat-cepat berlaku kiamat. Itu orang yang soleh. Aku cerita pula kalau sebaliknya. Sebaliknya, yang selama hidup tak pernah kenal pintu masjid, yang selama hidup jadi musuh pula pada orang masjid, yang selama hidup segala apa yang orang masjid buat semua tak betul. Contohnya, nampak orang pakai putih je, semua tak betul, kita je betul. Allahu Akbar. Mati, tetap akan mati. Dan yang tak baik pula, datang malaikat lagi yang tugasnya mencabut nyawa. Roh berlega-lega, kejap duduk di kepala, kejap duduk di kaki, kejap duduk di lutut. Nak keluar di bahagian mana ni? Tanya Tuhan. Maka cucuklah kepala ubun-ubunnya dengan besi bakaran api neraka sampai roh itu tersangkut pada besi tersebut, rentak keluar. Dahsyat. Sebab tu kadang-kadang hidup ni jangan ikut perasaan. Takut tak kata siapa lah, baik ustaz ke tak ustaz ke, kita ni hidup ni jangan ikut hati. Ikut hati, dunia menanglah, tapi di hari menghadap Tuhan, Allahu Akbar, paling besar. Takut. Sebab tu buat baik kepada jahat jangan sekali. Nasihatlah. Jadi dicucuk dengan besi daripada api neraka, cucuk di kepala. Tu yang kadang-kadang tu orang yang kufur mati mengelumpur. Zahir takkan nampak benda ni, kita tak nampak. Ini benda gaib, benda yang Tuhan sebut. Benda ini berlaku sebab kita akan menghadap dia. Ila rabbika yawma idzin mustaqar, kepada Tuhan yang kita akan menghadap pada hari nanti.
Dia berhak buat apa-apa di atas kita. Jadi belum ke kubur lagi. Sampai dia ke kubur, terus datang, akulah amaluka syarrun fid dunya, akulah amalan yang buruk selama engkau di atas muka bumi, dan hari ini aku akan datang menemani kamu. Dan datang malaikat bertanyakan, ma rabbuka, soalan yang sama, ma adri. Rejam 70 hasta masuk ke dalam bumi. Saya ingat lagi masa saya zaman anak-anak dulu lah, bila lepas mengaji Quran dengan mak saya ni, adik-adik, mak saya ni dia lepas mengaji, dia suka bernasyid. Dia nyanyi satu lagu, dia akan nyanyi, wahai saudara, hendaklah ingati, dirimu itu lagi akan mati. Tuntutlah ilmu sebelum mati, negeri akhirat sedia menanti. Matilah kamu seorang diri, ibu dan bapa tiada sekali. Barulah datang malaikat yang garang, lalu bertanyakan rukun Islam. Kalau tak dapat jawab, dipukul malaikat, 70 hasta terbenam ke dalam bumi. Saya tengah dengar, tak, matilah kamu, dia tunjuk saya, matilah kamu seorang diri. Dia sampaikan, betul lah, mati seorang diri. Mak bapak tak ada sekali, tak boleh jawab. Ma adri, apa yang kamu hidup di atas muka bumi, apa yang kamu buat? Siapa Nabi kamu? Nabi Muhammad pun tak kenal. Kadang-kadang setahun sekali tu sambung maulud. Kadang-kadang aja tu pun tak kenal. Terbang 70 hasta, naik balik. Tanya lagi, selama kamu hidup, kamu buat apa di atas muka bumi? Tak pernah nak belajar Al-Quran, tak pernah nak datang ke masjid, jadi musuh kepada orang yang membina rumah Tuhan. Asyik kritik je kerjanya, pantai lagi. Tak pernah kamu nak membela agama Allah selama kamu hidup di atas muka bumi. 70 hasta, naik lagi menjerit-jerit. Tak pernah nak belajar Al-Quran, sedangkan banyak lagi perkara yang rumit-rumit kamu boleh buat. Sedangkan peruntukkan 10 minit saja masa untuk belajar Al-Quran, tak belajar. Tak pernah nak belajar ilmu nak kenal Allah, tak pernah datang kuliah ke masjid. Apa yang kau buat selama kau hidup? Binasa lah. Faham lagi? Macam itulah sampai ke hari kiamat. Ini ancaman, dan inilah agama. Basyiran wa nadhiran. Dia akan menceritakan berita gembira dan berita yang menakutkan. Jadi gempa bumi Tuhan dah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Zalzalah, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di atas muka bumi dan lautan oleh kerana tangan-tangan manusia itu sendiri. Gempa bumi yang dahsyat berlaku, itu ialah hadiah kepada manusia di atas kerakusan manusia itu sendiri. Gempa bumi berlaku, nak suruh kita ni sedar
bahwasanya ancaman Allah itu sudah pun hampir dengan apa yang disebutkan zulzilat ini, goncangan yang kuat. Bumi akan keluarkan segala apa yang ada di bumi. Bukit Mungkau berterbangan seperti mana debu-debu yang halus. Itu cerita dia. Suasana yang berlaku menjelang kiamat. Malaikat pula bertanya, ma hadhir ri'atun karihatun, apakah yang bau busuk ni? Bau busuk apa ni? Roh keluar daripada jasad orang yang buruk, orang munafik, orang kafirun, dimaki hamun oleh malaikat, dicaci oleh malaikat. Seluruh makhluk di langit mencaci, busuk. Ini janji yang pasti. Bi anna rabbaka awhalaha, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya, kepada bumi. Bumi akan menceritakan segala-galanya, bukan sekadar memuntahkan air di langit, memuntahkan khazanah dari bumi. Berbagai-bagai benda yang pelik-pelik akan semua keluar, dan bumi pun berbicara tentang manusia, satu persatu, persatu, persatu. Sebab bumi lah antara saksi yang membuat penyaksian sepenuhnya kepada kita. Terlahir di atas muka bumi. Setiap hari kita bijak bumi. Lain lagi kita tak bijak bumi. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan mereka terpisah-pisah, supaya diperlihatkan kepada mereka balasannya pula. Dah dikuburkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau sebesar zarah sekalipun, Tuhan akan nilai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kemungkaran, keburukan walau sebesar zarah sekalipun, Tuhan akan nilai. Nak cerita Tuhan Maha memerhati dan tidak ada yang tercicir dan tidak ada yang teriniaya. Inilah kuasa Tuhan. Kita akan dibangkitkan daripada kubur di yaumil mahsyar, pada hari kiamat, satu persatu di Mahkamah Agung. Aib kita, keburukan kita, satu dunia ni akan melihat. Kalau dalam kampung, dalam rumah, kadang-kadang aib kita boleh tutup. Orang tak tahu rahsia kita. Semua kita ada rahsia masing-masing. Tak ada siapa pun tahu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada rahsia lagi. Semua orang akan melihat kita. Yang kau ni selama hidup berperwatakan baik, ini rupanya sebenarnya ustaz ni. Contoh macam tu lah. Jadi Nabi kata, tutuplah keaifan manusia itu seboleh-bolehnya. Jangan kamu buka aib manusia itu. Sesungguhnya Tuhan akan tutup aib kamu di dunia dan di akhirat. Di dunia lagi Tuhan akan tutup keaifan kita, dan di akhirat Tuhan tidak akan tunjuk keaifan kita. Sebab hidup kita di atas muka bumi, kita tutup aib manusia. Jadi mesejnya, kalau kita nampak benda tak elok tu, kalau boleh tutup, tutuplah. Buat macam mana ni? Belajar menutup aib masing-masing. Mudah-mudahan Tuhan tutup aib kita. Bayangkan tak payah pergi mahkamah besar lah, kat sini sudahlah. Contohnya, tengah-tengah berceramah macam ni, contohnya surau yang ada skrin besar,
Gambar drama, naik gambar ustaz kat situ, mandi telanjang kat rumah. Apa perasaan saya masa tu? Ceramah sedap ni, tiba-tiba naik gambar mandi telanjang. Allahu Akbar. Tutup kita, baliklah. Itu cerita dunia, kan? Berapa orang yang ada kat sini nak kita kata aib manusia wajib kita pelihara, maruah manusia wajib kita pelihara. Orang lain nak buka, bukalah, aku tak nak campur. Sebab lagi dahsyat aib kita akan dibuka di hari akhirat nanti. Kalau kita ada aib, mohon pada Tuhan, bertaubat pada Tuhan, insya-Allah Tuhan akan tutup keaiban kita. Tapi kalau kita buka aib manusia, sebelum mati Tuhan akan buka aib kita. Itu kehidupan ni macam tu, hukum karma. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Jadi buatlah amal sebelum mati. Sebelum kita mati inilah kita buat amal. Sampai masa dunia dah gharah, masa tu tidak ada gunanya lagi. Masa zulzilatil ardu zilzalaha, ketika mana bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sehingga kan ibu mengandung akan gugur. Tidak ada gunanya lagi. Hanya amalan sahaja yang akan menolong kita di hari menghadap Allah Subhanahu wa taala di Mahkamah Rabbul Jalil. Jadi diberi kesempatan hidup, diberi peluang masa, ambillah, gunalah sebaik-baik mungkin untuk mengenal Tuhan, untuk dekatkan diri dengan agama, untuk memahami agama. Itu cerita dia. Buatlah sebaik mungkin, jalinlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya sebagai tanda terima kasih di atas penciptaannya terhadap kita. Saling berpesanlah. Saya pun bukan mengajar, sama-sama berpesan antara satu sama lain. Sebab huru-hara kematian itu dahsyat. Dahsyat. Bila sampai masa Israel akan datang memanggil, masa tu nak kata apa lagi dah? Sampai masa kita nak dihadapkan lepas ni. Bila Israel datang memanggil, jasad terhujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, terkujur badan di pembaringan. Nak buat apa lagi dah? Tumpang tu sihat ni tak nak buat amal pun. Masa dah menggeletak macam tu. Di sini apa ni, kaki naik ke pusat tu sejuk dah, tak ada apalah, dah tak gerak dah. Cuma duk nafas aja. Maknanya roh dah naik sampai ke pusat dah, kaki dah tak ada apa dah, kosong. Dah sampai ke sini dah. Masa tu pintu taubat tertutup buatmu. Peluang diberi hidup, sebab syarat mati bukan tua, budak pun mati. Peluang diberi masa, buatlah amal sebaik-baiknya. Kalau ada silap yang besar-besar, sama-sama lah kita bertaubat. Mudah-mudahan kita tak digolongkan dalam orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang dahsyat. Orang yang kufur, munafik, dihimpit dengan kubur macam ni, akan berselisih tulang rusuk berselisih. Sakitnya macam mana, Allahu Akbar. Kalau kena tumbuk kat tulang rusuk ni pun senang, apatah lagi kena berselisih. Tak payah nak bagi contoh tulang rusuk lah. Jari kita macam ni, ambil hak ni, tarik sampai sini, boleh tak? Kadang-kadang orang boleh ambil ke semua kali, boleh tak sampai ke lengan? Itu pun sakit, tak boleh, apatah lagi tulang rusuk. Allahu Akbar. Ini azab syadid, azab yang bersangatan pedih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa-apa pun dengan perkongsian yang sedikit ini, sama-samalah kita jadikan pedoman untuk saya dan untuk saudara-saudari sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita percaya bahwasanya azab, kematian, goncangan bumi, gegaran bumi hari kiamat pasti berlaku. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.